ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-57. Di muka surat depan nota kita itu ada gambar Masjid Umawi. Masjid ini terletak di Damsyik, Syria, yang sekarang sedang dalam peperangan. Di masjid inilah Imam Al-Ghazali dia pernah beruzlah. Dia pernah seolah-olah bertapa lah. Tapi dia bertapa di masjid. Bukan di gunung-gunung, bukan di bukit-bukit, bukan di pulau-pulau laut-laut. Di sinilah dia menyiapkan sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengembara, dia meninggalkan halaman dia selama lebih kurang 10 tahun. Dan di Damsyik, Syria inilah, di masjid inilah dia pernah duduk di salah satu menara dia tu. Dan dia beribadah, beruzlah dan menyiapkan kitab Ihya. Kata sebahagian orang, di masjid inilah nantinya akan turun Nabi Isa pada akhir zaman. Sebab ada satu hadis mengatakan Nabi Isa ni dia akan turun di Menara Putih, dekat dengan Syria ni, di sebelah timur. Jadi sebahagian orang kata mungkin di masjid inilah tempat sebenarnya, kita tak tahu. Itu pandangan sebahagian orang. Bercakap tentang bertapa tadi, dalam pengajian kita ini nak bertapa boleh, tapi bertapa ialah di masjid ataupun surau dengan beriktikaf. Tak perlulah pergi ke tempat-tempat lain yang susah-susah. Jadi sebelum kita menyambung pelajaran, kita mengimbas kembali kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, apakah tanda ulama akhirat itu? Ulama ni, ulama dunia pun ada, ulama akhirat pun ada. Ulama akhirat ni dia tidak terjebak ke dalam cinta dunia. Dia tak terpengaruh dan tak cinta kepada duit. Dia tak terpengaruh, tak cinta kepada harta, tak terpengaruh dengan pangkat, tak terpengaruh dengan wanita, tak terpengaruh dengan nama, tak terpengaruh dengan pengaruh. Setengah orang ni bila dia ada ilmu, dia nak membentuk pengaruh supaya dia tu dapat duduk di atas. Jadi orang yang terlibat dengan benda-benda yang disebutkan tadi itu, kemungkinan besar dia itu sudah termasuk ke dalam ulama dunia, bukan ulama akhirat. Ulama akhirat dia tak terpengaruh. Yang kedua, ulama akhirat ni dia berhati-hati dalam berkata-kata, dan dia kurang berkata-kata kalau tak ada keperluan. Sahabat Nabi pun kalau diminta fatwa, mereka akan pas pada kawan dia. Nak tahu jawapan dia, tanya orang ni. Bila kita tanya orang tu pula, nak tahu jawapan dia, tanya orang ni. Dia pas. Sebab masing-masing nak menjaga. Dia begitu berhati-hati dalam nak mengeluarkan fatwa, dalam berkata-kata. Yang ketiga, tanda ulama akhirat itu dia cakap serupa bikin. Apa yang dia suruh, dia buat. Apa yang dia larang, dia tak buat. Itulah baru 3 tanda ulama akhirat yang sempat kita sentuh. Seterusnya, siapakah yang mencantikkan lagi tarikat Ghazaliyah di Nusantara ini? Imam Ghazali ni, dia ada anak murid. Anak murid dia ni, selepas kematian Imam Al-Ghazali, mereka menyusun satu sistem pembelajaran yang dinamakan tarikat Ghazaliyah. Jadi orang yang bertanggungjawab mempopularkan tarikat Ghazaliyah di Nusantara ini ialah Syekh Muhammad As-Suhaimi. Dan kalau ikut pendapat dia dalam kitab yang dia karang, tarikat Ghazaliyah ini adalah sebaik-baik tarikat dan paling afdal. Tambahan pula kerana dia yang mudah. Tarikat yang mudah, tak payah susah-susah. Siapa-siapa nak beramal pun boleh. Dia bukan macam setengah tarikat, kita nak beramal tu macam-macam, dia punya undang-undang. Tarikat Ghazaliyah ni mudah. Siapa-siapa rasa nak beramal, boleh beramal. Cerita dia, Syekh Muhammad As-Suhaimi ni, bila dia balik daripada Timur Tengah, dia tengok ramai dah orang duk amal, tapi macam tak berapa tersusun, macam tak berapa cantik. Dia karang satu kitab. Sejak itu orang pun
menjalani tarikat ini dalam keadaan yang lebih tersusun. Dia sebenarnya Syekh Muhammad As-Suhaimi ini dia ada tarikat dia sendiri, iaitu tarikat Muhammadiyah. Tapi dia amalkan juga tarikat Ghazaliyah sebab tarikat ni mudah. Siapa-siapa nak amal pun boleh. Orang yang duduk dalam jemaah mana pun boleh amal. Tak kacau amalan dalam tarikat dia tu, dalam jemaah dia tu. Sebagaimana yang kita bagi tahu hari itu, antara amalan tarikat ini yang popular ialah zikir harian. Zikir harian dia pun tak kacau kita punya zikir-zikir yang lain sebab mudah. Hari Jumaat kita berzikir ya Allah 1000 kali. Rasa boleh habis, habiskan. Rasa tak boleh habis, tak payah. Mudah. Dia tak kacau pun zikir kita yang lain. Hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Hari Isnin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua senang-senang. Hari Selasa selawat, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun apa jenis selawat. Hari Rabu astaghfirullahalazim. Hari Khamis subhanallahi wa bihamdih. Semua 1000 kali. Larat habis bagi habis. Ada masa lapang buat, tak ada tak apa. Jadi cukup senang tarikat ni. Sebab tu di mana-mana pun kita jumpa orang tulis zikir harian. Dalam internet pun ada. Kalau kita pergi ke RNR, tempat-tempat perhentian di lebuh raya, selalu orang tulis zikir harian. Benda ni lah. Tapi orang tak tahu pun itu datang daripada tarikat Ghazaliyah. Sebab dia boleh, siapa-siapa pun boleh amal. Senang. Apakah ada utama dalam menyampaikan kalam ulama kepada orang lain? Sampaikan dengan bukan bertujuan untuk mencari laba keduniaan. Laba ni keuntungan keduniaan. Kisah yang kita cerita pada minggu lepas yang ditulis dalam kitab Ihya, ada satu orang ni dia rajin cerita apa yang Nabi Musa cerita.